Di label Poyo, Macam Bagus dan Gila Glamour tidak mematahkan semangat pencetus ummah Azman Shah Alias untuk terus berdakwah menggunakan konsep baru yang lebih mesra orang muda. Malah dengan menggunakan bahasa sempoi atau hipster untuk menarik anak muda memahami hukum Islam, ia ternyata berkesan. Semakin hari jumlah pengikut di laman sosial miliknya terus meningkat. Semuanya berminat untuk bersoal jawab mengenai hukum agama di situ. Beliau berkongsi hasrat hatinya bersama wartawan Suraya Roslan dan Yusmizadullah Aling dalam Cafe Ahad minggu ini. Menyedari bahawa saya agak aktif dalam sosmed, media sosial, terutama dalam Instagram, dan saya ada Facebook personal dan juga page yang diuruskan oleh admin. Cuma Facebook dengan page ni dia kurang. Dia selalunya lebih kepada iklan program. Tapi yang betul-betul saya aktif Instagram dan Instagram Live, IG Live. Dan satu lagi Twitter. Twitter ni pun baru-baru je aktif sebab Twitter ni sebenarnya saya tak reti nak guna sangat. Dia ada trade, lepas tu dulu kan dia punya posting dia ada limited semua. Sekarang ni pun bila dia update pun masih limit lagi. Sedangkan kita ni jenis yang nak curah macam-macam ataupun nak share macam-macam. Jadi sekarang ni saya fokuskan paling aktif di Instagram lah. Dan setakat yang saya tahulah, setakat yang saya perhatikan, majoriti pengguna Instagram dia punya average umur dia remaja. BBNU, budak-budak baru nak up dalam lingkungan darjah 6 sampailah ke 20-an itu lebih kurang 80%. Ada juga makcik-makcik ni ataupun orang-orang golongan dewasa, tapi majoriti diorang berada di Facebook. Sebab persembahan di Facebook lebih skema ataupun lebih tersusun dengan perbahasan dia, artikel yang panjang, kemudian dengan dalil yang kompleks. Di IG ni dia simple sahaja, dia bersifat sederhana. Dan disebabkan itu, maka pasaran yang menuntut saya untuk berhubung dengan masyarakat Instagram adalah dengan menggunakan bahasa yang sempoi ataupun bahasa hipster. Maknanya memang masuk ke dalam diorang. So saya kena buat research ataupun kena kaji bahasa apa yang diorang cakap, apa mazhab dan aliran diorang yang muncul mutaakhir ini ataupun yang memang dah ada di kalangan golongan-golongan remaja, maka saya persembahkan itu. Tapi ada border lah, maknanya ada batasan. Bukanlah maksudnya kita ikut rentak tu kita buat semua benda. Kita ambil tahu apa benda yang diorang buat and then kita bagi explanation ataupun penerangan. Kau nak buat ni, hukum dia sekian-sekian. Kemudian kalau kau nak buat yang ni boleh tapi dengan syarat. Sebab saya, yang keduanya, pendekatan saya berkenaan dengan hukum. Bila nak terangkan pada mereka, saya nak gambarkan pada masyarakat netizen yang kebanyakannya remaja, yang mereka tak suka dengan perkataan haram ataupun mereka tak suka dengan perkataan tak boleh. Jadi, tapi kadang-kadang banyak benda yang dilakukan itu sebenarnya memang tak boleh. So kita kena gunakan ayat yang begitu soft ataupun berlapik untuk terangkan pada diorang. Alhamdulillah, seingat saya antara program yang terawal Reality TV Imam Muda pada tahun 2011 lebih kurang macam tu lah. Dan itu ketika itu saya berada di Mesir. Dan saya sendiri dalam pendidikan, memang kami silibus ataupun data belakang pendidikan saya ketika di Mesir itu secara tradisional, kemudian gabungan dengan moden lah. So, kita orang belajar kitab-kitab Turos, itu kitab-kitab lama dengan bahasa Arab. Ada yang bahasa lama, ada yang bahasa telah dimodernkan. Caranya pun dengan cara talaki dengan tuan guru. Lepas tu ada juga cara moden. Itu ketika saya di Mesir lah. Dan sebelum itu di Ma'had di Malaysia, saya di Ma'had Ahmadi, di sekolah Arab pun kami sudah belajar muqaddimah untuk sebagai persediaan untuk menuntut ilmu di sana. Dan itu satu sudut. Maknanya cara saya untuk mencari ilmu itu dengan cara yang telah tersedia di situlah. Dan kita memang tidak boleh meninggalkan proses mencari ilmu dengan cara tradisional. Itu sangat menyeronokkan dan mengingatkan kita kembali khazanah-khazanah silam. Kemudian sudut yang kedua ialah bagaimana saya nak apply apa yang saya belajar dan saya nak explainkan dengan bahasa lama itu tadi kepada generasi yang memang tak tahu bahasa itu dan mereka hanya bergelumang dengan suasana moden. Itu benda yang kedua dan paling mencabar.
Saya dan semua pendakwah bertanggungjawab untuk tarik mereka ke masjid dan juga mesti mengambil ilmu secara tradisional. Itu mesti menjadi sebahagian daripada aktiviti hidup kita. Nak tak nak, proses penyampaian mesti dilakukan. Kalau setakat nak menunggu budak-budak remaja datang ke masjid, baru kita nak menyampaikan kepada diorang, saya rasa benda tu akan berlaku suatu perkara yang menerencatkan proses dakwah. Oleh yang demikian, saya sendiri turun padang. Dan ramai lagi pendakwah-pendakwah yang lain turun padang. Maksudnya masuk dalam dunia diorang dan cuba untuk update cara dan seumpamanya. Sekarang ni diorang banyak lepak, tempat lepak. Lepas tu diorang punya pantun pun nak ke tak nak, lepak mamak apa semua tu kan. So benda-benda yang macam tu, suasana begitu. Dan dengan cara itu mereka selesa. Maknanya berbezalah kalau gambaran mereka kalau pergi masjid kan kena pakai jubah, lepas tu pakai seluar jin tak boleh. Mungkin sebahagian. Walaupun ada di kalangan AJK masjid yang sporting, ada juga AJK masjid yang agak rigid dalam benda ni dan memberikan persepsi negatif. Tapi tak apa, benda-benda macam tu kita tak payah nak fikir lebih, kita sendiri buat inisiatif, buat kerja dululah. Dulu Instagram kita tak adalah banyak kan. So bila buka live tu paling ramai pun mungkin 30-40 orang. So boleh perhatikan satu-satu boleh counter, selesa sangat. Jadi saya pun letak nombor phone saya. Sebab saya memang selesa jenis kalau ada orang nak bertanya sesuatu, nak chatting tu rasa macam sakit jari nak menunggu tu kan. So saya kata kau telefon aku sekarang ataupun kau bagi nombor telefon, aku telefon kau, ustaz telefon kau kan. Senang nak bercakap. Kalau jumpa kan mungkin jauh. Jadi bercakap tu kita tahu yang dia boleh reply cepat dan kita boleh tanya kau faham ke tidak. So itu yang firstnya saya letak nombor telefon sebab saya rasa benda tu tak memeningkan kepala. And then sampai satu tahap lepas saya keluar daripada pencetus rumah, mungkin saya punya followers meningkat sikit dengan sebab tu. Dia dalam 60k lebih kurang. Dan saya sampai satu tahap saya tiba-tiba dia tak ingatlah dia termula pula nak buat jawapan menganjing tu. Sebenarnya bab jawapan menganjing ni daripada zaman sekolah lagi mulut saya memang menganjing. Orang kata memang mulut lahar sikit lah kan bercakap. Tapi zaman saya sekolah SPM 98, just kita bercakap, tak adalah istilah nak chat apa semua tu, tak adalah. Handset pun saya tak ada. Jadi bila sekarang ni kita dapat recordkan benda tu, lepas tu kan bila screenshot kan orang nampak, kau tengok dia bagi jawab macam ni. Kalau cerita atas mulut kan orang tak nampak gambaran kan. So akhirnya bahasa mulut saya apply dekat dalam chatting kan. So bahasa mengaji. Tapi saya explainkan selepas itu dalam caption. Jadi benda tu tak dirancang. Bila agak-agak dah 10 screenshot saya postkan. So diorang yang kaki-kaki page yang lawak apa semua, sebab sekarang pasaran sekarang ini ialah konsep-konsep lawak. Kita tengok maknanya program-program lawak orang akan cepat. Walaupun sebenarnya saya tidak meletakkan objektif lawak itu dalam dakwah, tapi sebenarnya humor tu perlu ada. Tapi kita kena letak, orang kata kayu ukur lah. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, sesungguhnya aku juga bergurau, bersenda lawak, tetapi aku tidak berkata melainkan sesuatu yang benar. So saya kena disiplinkan diri saya juga sebenarnya. Kadang-kadang kalau terlalu ikut rentak, ikan kalau aku tak buat lawak kan diorang tak nak pula. Yang tu itu bahaya bagi diri saya lah. Saya kena disiplinkan diri saya juga sebenarnya. Kadang-kadang kalau terlalu ikut rentak, ikan kalau aku tak buat lawak kan diorang tak nak pula. Yang tu itu bahaya bagi diri saya lah. Virus yang tanpa disedari. And then mereka pun copy paste screenshot Facebook sekian-sekian, lepas tu Instagram dengan cepat tersebar luas. Maka itulah sejarah terjadinya dalam tempoh sehari. Benda tu berlaku, tiba-tiba ada seorang send ke WhatsApp saya, kata, Bahman, kau punya jawapan dah tersebar dah ni kan. Lepas tu untuk hari tu saya perasan dalam satu hari lebih kurang 80k naik followers, 80k. Kemudian dalam sehari setengah tu 100k. Maka di situlah bermulanya huru-hara, pening kepala. Lepas tu saya pun hampir hari tu dekat migrain jugalah. Sebab saya migrain tu bukan apa. Saya ni jenis yang meletakkan prinsip saya kena layan juga diorang. Tapi saya punya kebolehan dan kemampuan terbatas. Jadi pertembungan antara nak melayan diorang dengan rasa tak larat, akhirnya kepala saya sakit. And then saya minta pandangan, tukar nombor. Tu saya letak email aja.
saya nak translate bahasa diorang tu, saya translate secara umum. Kalau kata ajak kahwin tu dalam komen tu memang start. Kadang-kadang diorang buat pick up line. Saya semua benda saya tak tunggu, saya tak sanggup tunggu kecuali ustaz je saya. Contohlah macam tu lah kan. Jadi yang tu saya translatekan bahasa-bahasa yang orang kata bahasa umum, bahasa gurauan lah. Saya tak tahulah niat mereka. Dari segi DM pun ada jugalah. Cuma saya tak adalah ambil pusing sangat, walaupun kadang-kadang kita terfikir juga takut serius. Dan dalam WhatsApp pun adalah, bagi saya itu normal bagi orang yang mungkin dia dikenali lah. Cuma disebabkan saya fikir ada benda lain yang perlu saya selesaikan ataupun ada yang lebih penting. So perkara-perkara yang begitu yang mungkin bagi setengah orang berat, saya tak adalah fikir berat sangat. Kadang-kadang nak blog pun tak sampai hati juga kan. Tapi ada yang saya terpaksa blog tu bukanlah tunjuk saya kuat ataupun saya sombong, tidak, tapi cuma mungkin untuk menjaga dia dan juga menjaga diri saya, takut kita bertindak keluarkan perkataan-perkataan yang kasar dan seumpamanya. Tapi akhirnya bila saya mendapatkan nasihat daripada rakan-rakan selebriti yang lain macam mana nak menghadapi bila dah terjun dalam industri ni, jadi akhirnya ada kekuatan lah bagi diri saya, dan saya anggap benda tu sebagai perkara yang nak tak nak paksa saya lalui lah. Tak adalah saya anggap sebagai sangat negatif, taklah. Sebab kita kena bersedia bahawa setiap manusia ada karakter dan respon masing-masing terhadap saya. Rasa terganggu tu adalah sedikit. Cuma saya tak adalah nak sampai marah, mengamuk, itu tak adalah. Cuma saya takut dia menganggap mungkin ada sikap saya. Kadang-kadang bila saya tak layan Kang ataupun saya balas, saya takut dia menganggap bahawa ada harapan kat situ. Macam mana saya nak kata? Saya takut ada istilah fake hope. Tiba-tiba bila masa pula aku berjanji ni, contohnya kan. Yang saya bimbang yang itu saja. Akhirnya bila dia bercerita soal-soal perasaan, mungkin ada yang cerita soal perasaan, saya akan cepat-cepat alihkan soal-soal yang berkaitan dengan saintifik, ilmu, fiqh, ataupun mungkin saya buat mulut saya sendirilah. Engkau apa hal, tak adalah guna perkataan awak, saya, tak ada. Saya kadang-kadang dengan laki dengan perempuan memang saya layan sama. Laki perempuan, penggunaan kau aku tu mungkin bagi setengah orang agak tu, tapi bagi yang faham saya di kalangan netizen yang selalu ikuti IG live saya, dia faham lah saya mulut kadang orang 9 ni kan podeh punya. Tapi memang sebab penggunaan itu menunjukkan saya nak rapat dengan mereka dan saya sangat selesa dengan netizen, sama ada dengan pendekatan yang baru ditanya tadi ataupun tak. Saya anggap itu sebagai salah satu daripada warna-warni dalam inilah kehidupan bersama mereka. Saya jenis yang saya pidato daripada zaman sekolah. Maknanya saya suka bercakap. Masa ketika saya kecil pun dengan mak pun memang saya membebel ikut mulut arwah mak, kan. Kemudian zaman sekolah saya memang daripada form 1, form 2, form 3 saya pidato bahasa Inggeris. Kemudian form 4 sampai upper 6 pidato, debat, kemudian forum bahasa Melayu. Memang saya sentiasa bercakap. Saya suka menerangkan sesuatu, kadang-kadang buat kelas tuition ataupun penerangan subjek-subjek dengan kawan-kawan saya. Akhirnya benda tu terbawa-bawa. Saya suka benda yang kata kritis dan seumpamanya. Dan terbawa-bawa tu sampailah ke zaman teknologi yang boleh chatting. Dia terkeluar secara begitu. Bila terkeluar macam begitu, bila ada screenshot, dan saya perasan netizen akhirnya akan memberi tumpuan kepada konsep yang begitu, baru saya tahu dengan cara begitu boleh menarik perhatian mereka. Dan akhirnya saya jadikan konsep itu sebagai platform untuk berdakwah. Saya tak jadikan benda itu objektif, bukan objektif utama, tapi sebagai cara sahaja. Sebab dakwah itu dia punya objektif semata-mata untuk menarik manusia, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bukanlah maksudnya lawak itu mesti jadi bahan utama, sebab takut nanti kita tersalah niat dekat situ. Akhirnya benda tu hanya sebagai sarana saja untuk melaksanakan objektif dakwah. Mana-mana saya pergi, kalau contoh saya outstation satu tempat yang jauh tu dalam 3 hari, mungkin saya tour dekat kawasan tu, masjid, apa semua, ada sekolah, maka sekolah tu memang crowd yang dah ada. Jadi bila saya stay dekat situ, saya akan katalah selepas saya ceramah pagi tu, malam ni siapa nak lepak? Crowd tu akan datang lepak. So konsep maknanya saya melepak dengan diorang lah.
Itu satu. Kemudian saya terlibat dengan industri lakonan itu sebagai just sampingan. Mungkin orang nampak bahawa klise masyarakat menganggap okey ustaz tu okey ustaz, serban, kopiah sekian lah. Dan saya terlibat dengan drama. Dan baru ini pun saya dengan Ustaz Ivo bersiri, dan Ustaz Ivo satu rancangan bersiri yang melibatkan artis-artis dan konsep penerangan agama secara agak hipster, di mana satu rancangan nak berkata boleh drama lebih kurang macam tu, ada artis yang ada dialog-dialog dia sendiri mengalami masalah kehidupan, tiba-tiba dia orang bergaduh and then dia orang akan refer kepada satu orang Ustaz Ivo lah, yang muncul dengan macam Marvel apa semua tu kan, cara moden lah begitu. So dekat sini saya nampak ada tarikan daripada kanak-kanak, sebab baru ni pun saya pergi open house pun saya dengar ada budak Ustaz Ibu betul-betul hijau macam tu kan. So kat situ adalah pasarannya kat situ. Sebenarnya ada jugalah, mungkin ada di kalangan haters ataupun orang-orang yang lebih dewasa daripada saya, yang memang kenal saya, abang-abang sini apa semuanya, still panggil begitulah. Cuma itu bergantung pada sikap saya, bagaimana saya mempersembahkan diri saya kepada mereka, dan saya pun tak dapat nak expect apakah tujuan ataupun orang kata landasan di sebalik mereka memanggil begitu. Mungkin mereka marahkan sesuatu ataupun rasa hilang hormat, ataupun mereka merasakan dengan cara itu mereka lebih rapat. Maka saya perlu untuk mendisiplinkan diri saya untuk bersikap open dengan masyarakat yang pelbagai landasan. Cuma mungkin kita dekat Malaysia ni, budaya kita tu kalau hormat tu kena panggil abang, kalau orang tu belajar bidang agama kan kena panggil ustaz lah. Tak adalah saya nak letakkan sempit macam tu. Walaupun kita kata boleh tak, kadang-kadang ada yang minta izin dengan saya, ustaz boleh tak saya minta izin nak panggil ustaz abang ataupun bro supaya kita lebih dekat. Jadi saya dah tahulah dia, maknanya dia punya orang kata positifnya tu. So tak ada masalah. Itulah kata seorang ulama almarhum Tuan Guru, sebut bahawa nyawa manusia ni seperti lilin yang bila-bila masa dia boleh terpadam lah. Kadang-kadang kita punya perancangan tu banyak, tapi entah belum mula lagi kita dah tak ada kan. So saya fokuskan setakat yang saya wujud dekat dunia ini sekarang. Saya cuba buat, saya cuba tumpukan apa yang saya boleh buat yang terbaik. Kadang-kadang kita terfikir juga, aku tak mampulah nak buat begini. Bila kita fikir yang kita tak mampu tu, nak cuba mampu tu, benda yang kita mampu tu kita tak terbuat. So pendirian saya, apa yang saya pakar, kalaulah saya boleh dikatakan pakar dalam bidang itu, saya tumpukan yang itu dulu. Di samping sikit-sikit saya gunakan masa untuk memikirkan kreativiti dengan cara yang lain. Sebab zaman semakin moden, teknologi semakin banyak, maka medium dakwah itu sudah pastinya semakin banyak alternatif. Tetapi objektifnya tetap sama sebagaimana yang Nabi bawa. Maka tujuan saya, tujuan Metro, tujuan siapapun, pendakwah-pendakwah siapapun, setiap individu pastinya akan melihat sebelum mereka menutup mata, pelaksanaan Islam itu mesti sama, tepat sebagaimana yang pernah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu objektif yang semua akan bercita-cita begitu. Cuma caranya sahaja adalah berbeza, dan cara itu mestilah cara yang menepati syarak lah. Sebab kita pun kena faham satu kaedah kata an-niyah la tubarriru al-wasilah. Niat tidak menghalalkan cara. Cara tu pelbagai, tapi masih lagi dalam bimbingan Quran dengan sunnah. Itu impian saya, yang juga saya yakin impian semua orang.